Bertemu kembali rentasan berita edisi 765 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Belanjawan perpaduan harus fokus bantu rakyat. Pakatan Harapan cadang perisai ekonomi atasi kesan COVID-19. Politik kebencian dicela tidak kira di mana. Tolong ikut rakyat macam mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang persidangan Dewan Rakyat kali ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan pertama dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk membincangkan Belanjawan 2021. Pakatan Harapan memandang Belanjawan Tahunan Negara sebagai tugas utama anggota Parlimen, bukan sekadar memastikan perkhidmatan awam mempunyai sumber yang cukup untuk memerangi COVID-19 secara berkesan. Ia juga peluang untuk mempertahankan demokrasi dan menggerakkan Malaysia ke arah ekonomi yang lebih lestari dan saksama, katanya dalam satu kenyataan secara bersama. Gabungan tiga parti politik itu berpendapat adalah penting bagi kerajaan dan pembangkang bersama untuk menghasilkan belanjawan perpaduan yang khusus untuk membantu rakyat Malaysia mengatasi dan bertahan dalam kegawatan COVID-19. Melihat suasana COVID-19 pada hari ini, Pakatan Harapan berpendapat ekonomi Malaysia berada di dalam krisis yang mencabar survival perniagaan kecil, pekerjaan, masa depan dan keadaan keuangan rakyat Malaysia. Mereka berkata Belanjawan 2021 harus fokus untuk memenuhi keperluan ekonomi rakyat Malaysia dengan mewujudkan dan memelihara pekerjaan rakyat dan memastikan perniagaan dibantu untuk mereka terus bertahan. Secara asasnya, kami mendesak kerajaan untuk menerapkan dasar fiskal yang mengembang dengan tujuan utama untuk meringankan cabaran aliran tunai rakyat dan syarikat. Dalam pertemuan itu, kami mengajukan banyak pertanyaan dan meminta menteri untuk mendedahkan dan berkongsi data fiskal yang penting. Kami juga mencadangkan dan menjelaskan banyak idea dan dasar belanjawan Pakatan Harapan. Terdapat 6 cadangan utama yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan untuk belanjawan perpaduan 2021, iaitu pertama, meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit NCD. Kedua, memperkasa perlindungan sosial, jaringan keselamatan dan pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan penganggur dengan meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana yang dijanjikan Perdana Menteri sehingga akhir krisis COVID. Yang ketiga, pelanjutan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Manakala yang keempat, subsidi upah diteruskan sehingga 31 Mac 2021 dan mewujudkan 600,000 pekerjaan seperti program Malaysia at Kerja yang menyediakan insentif untuk tempoh 2 tahun kepada majikan dan pekerja yang berharga RM13 bilion. Yang kelima, peningkatan perbelanjaan pendidikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Dan yang terakhir, perbelanjaan pembangunan untuk 2 projek utama iaitu Pelang Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara atau NFCP dan menaik taraf infrastruktur air untuk negeri Selangor, Kelantan dan Pahang. Pakatan Harapan melahirkan harapan agar cadangan mereka dapat diterima dan dimasukkan oleh Menteri Keuangan ke dalam Belanjawan Perpaduan 2021. Menurut pimpinan Pakatan Harapan, Belanjawan Perpaduan ini adalah penting untuk menjunjung titah diraja, menolak pengisytiharan darurat dan mengelak pilihan raya dalam tempoh terdekat yang hanya akan mengeruhkan lagi gelombang ketiga COVID-19. Bagaimanapun, pimpinan Pakatan Harapan berkata, rundingan dalam Belanjawan 2021 tidak bermaksud menyokong Perikatan Nasional dan keabsahannya sebagai kerajaan masa kini. Menjunjung titah Seri Padu ke Baginda Yang di-Pertuan Agong, kami ingin menekankan proses rundingan ini dilaksanakan dengan niat yang baik. Pakatan Harapan komited untuk bekerja dengan semua pihak bagi memerangi COVID-19 dengan hasrat menyelamatkan rakyat dan ekonomi negara.
Pun begitu, proses rundingan ini tidak bermakna sokongan atau penerimaan Pakatan Harapan dalam soal keabsahan kerajaan ini. Demikian kenyataan bersama Pakatan Harapan yang dikeluarkan oleh Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Setiausaha Agong Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Antara perbelanjaan pembangunan yang disarankan ialah untuk projek berkaitan pelan gentian optik dan kesalinghubungan selain menaik taraf infrastruktur air Selangor, Kelantan dan juga Pahang. Nampak tak? Walaupun Perikatan Nasional ini kerajaan tebuk atap yang merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Pakatan Harapan tidak akan jadikan rakyat sebagai tebusan. Maaflah, pertambahan perbelanjaan operasi kerana peningkatan bilangan menteri sehingga mencecah 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri yang tidak masuk akal itu tetap dibantah kerana pembaziran nyata dana kerajaan. Apa sebenarnya yang cuba dicapai oleh Pakatan Harapan dalam Belanjawan Perpaduan 2021? Huraian mengenai hasrat Pakatan Harapan ini dijelaskan dalam tulisan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Beliau memulakan hujahnya dengan mengajak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memulakan proses perundingan Belanjawan Perpaduan 2021 dengan parti-parti pembangkang merangkumi dasar keuangan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahawa belanjawan ini memenuhi aspirasi yang di-Pertuan Agong bagi mengatasi peningkatan terbaru jangkitan COVID-19 dan membantu ekonomi rakyat Malaysia. Tidak ada pihak yang dapat mempertikaikan bahawa lebih banyak dana harus diperuntukkan untuk barisan depan negara yang sedang memerangi gelombang ketiga jangkitan COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, bantuan keuangan untuk membantu sektor ekonomi negara dapat membantu menyusun belanjawan perpaduan yang menyatukan semua rakyat Malaysia, tegasnya dalam kenyataan di Roket kini. Beliau merujuk kepada dua senario yang dihadapi Malaysia, iaitu pertama, pengucupan keluaran domestik negara kasar atau KDNK sebanyak 17.1% pada suku kedua tahun ini. Dan kedua, kenyataan Menteri Sumber Manusia M. Saravanan bahawa 1 juta rakyat Malaysia dijangka menganggur menjelang September 2020. Kedua senario tersebut menunjukkan krisis ekonomi memberi kesan kepada rakyat Malaysia golongan pekerja yang harus dilindungi menerusi perisai ekonomi COVID-19. Perisai ekonomi Belanjawan Perpaduan 2021 akan menelan belanja RM31.4 bilion yang terdiri daripada langkah 3 serampang, iaitu bantuan kebajikan bulanan RM1,000 sebulan termasuk kepada mereka yang menganggur, lanjutan automatik moratorium, pembayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan serta insentif pengambilan pekerja untuk majikan dan pekerja. RM31.4 bilion ini tidak begitu besar berbanding dengan pakej RM305 bilion di bawah Kita Prihatin yang nampaknya tidak memberikan impak yang diinginkan untuk menghidupkan semula ekonomi, ujar Lim Guan Eng. Beliau memperincikan 3 langkah tersebut, iaitu pertama, di bawah perisai ekonomi Belanjawan Perpaduan perlu segera dilaksanakan peningkatan bantuan kebajikan bulanan daripada RM200 hingga RM300 kepada RM1,000 seperti dijanjikan oleh Perdana Menteri pada 30 Ogos 2020 disandarkan yang akan menelan belanja RM12 bilion. Ini akan menyediakan jaringan keselamatan segera bagi pekerja yang menganggur. Kedua, lanjutan moratorium pembayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan lagi apabila ia tamat pada 30 September yang berjumlah RM6.4 bilion akan membantu 8 juta individu dan syarikat Malaysia, sedangkan lanjutan moratorium pinjaman bank dan bantuan bank bersasar selepas 30 September yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional hanya membantu 1.4 juta peminjam. Ramai yang mengadu bahawa ini tidak memanfaatkan mereka tetapi hanya menguntungkan institusi keuangan dengan sekadar memanjangkan tempoh pembayaran pinjaman dan justru memerlukan pembayaran faedah yang lebih tinggi, kata bekas Menteri Keuangan itu. Yang ketiga, insentif pengambilan pekerja untuk jangka masa 2 tahun di bawah Malaysia Kerja, iaitu RM500 sebulan kepada pekerja dan RM300 sebulan kepada majikan untuk mendorong mereka mengambil pekerja tempatan seperti yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan dalam Belanjawan 2020.
Pelebaran skim ini untuk merangkumi 600,000 pekerja Malaysia dan majikan mereka akan menelan belanja berjumlah 13 bilion ringgit. Ini juga membantu lebih 500,000 belia yang menganggur yang merupakan sebahagian besar daripada kadar pengangguran 4.9%, jelas beliau. Guan M berpendapat untuk menyelamatkan dan mengeluarkan ekonomi Malaysia daripada kemelesitan. Fokus keuangan kerajaan harus beralih daripada mengawal tahap hutang dan defisit fiskal negara kepada meminjam lebih banyak wang. Obsesi untuk mengawal defisit negara bagi melindungi penarafan kredit negara perlu memberi laluan kepada strategi meminjam lebih banyak wang demi menyelamatkan pekerjaan, perniagaan dan mata pencarian rakyat Malaysia. Dengan huraian tersebut, dapat kita perhatikan bahawa DAP sebagai sebahagian daripada Pakatan Harapan mahu yang terbaik untuk Malaysia menerusi perancangan ekonomi secara holistik. Kita tunggu sama ada Belanjawan 2021 Kerajaan Tebuk Atap mampu melahirkan dasar keuangan yang mantap untuk rakyat Malaysia. Amanah mengecam keras tindakan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mendakwa orang Islam sebagai penganut fahaman pemisah dan menyifatkan Islam sebagai agama krisis di seluruh dunia. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata kenyataan pemimpin Perancis itu melampau dan hanya memupuk Islamofobia dalam kalangan masyarakat dan penganut agama lain. Dalam mendepani krisis COVID-19, sepatutnya beliau sebagai seorang presiden menunjukkan keprihatinan terhadap semua masyarakat tanpa mengira agama yang dianuti, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata ucapan Macron tidak bertanggungjawab, menyemai sentimen kebencian dan Islamofobia yang harus ditolak. Saya menyelar ucapan Presiden Perancis Emmanuel Macron awal Oktober lalu yang mendakwa Islam adalah agama yang berada dalam krisis di seluruh dunia pada hari ini dan termasuklah di negara Perancis, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, sikap radikal dan ekstrim ini bukanlah datang daripada Islam. Sebaliknya, ia lahir daripada kefahaman yang salah mengenai agama sehingga wujud sentimen berkenaan. Pengerusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah pula mengecam Macron yang kononnya seorang liberal pro kebebasan tetapi menunjukkan sikap ekstrim secara terpilih dengan menyatakan sebelum insiden pembunuhan itu sebagai Islam menghadapi krisis secara global. Mengapakah penghinaan berterusan terhadap Nabi Muhammad SAW yang merupakan individu terpenting kepada umat Islam dibenarkan tanpa apa-apa tindakan oleh pihak berkuasa Perancis? Soalnya, beliau menyelar sikap dui standard Macron yang ketara terhadap umat Islam berbanding dengan Yahudi di Perancis. Presiden Macron sebenarnya bermain politik agama dan kaum haluan kanan untuk pilihan raya Perancis. Ini sama juga dengan cara politik agama dan perkauman Presiden Trump menjelang pilihan raya Amerika. Umat Islam di Perancis dan Eropah hari ini semakin tertindas oleh Islamofobia yang terus dibakar oleh ahli politik demi mendapatkan sokongan, ujarnya. Pada masa yang sama, beliau menempelak ahli politik Kerajaan Perikatan Nasional yang hari ini menyerang Presiden Perancis dan Amerika supaya mencermin diri sendiri kalau mereka tidak melakukan perkara yang sama di bumi Malaysia. Politik perkauman dan agama sering dimainkan di Malaysia tanpa tindakan sepatutnya oleh pihak berkuasa, dakwa Raja Kamarul. Beliau merujuk kepada kenyataan seorang timbalan menteri dari PAS yang telah mengeluarkan kenyataan menyerang agama Kristian secara lantang dan terbuka. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW supaya kita tidak menghina agama lain supaya pihak berkenaan tidak menghina agama kita pula, katanya. Beliau menyarankan agar diamalkan cara dakwah mengikut sunnah Rasulullah SAW untuk menarik orang bukan Islam kepada agama Islam, bukannya dengan bertindak untuk menambah musuh terhadap Islam. Kecaman dan tuduhan liar seperti kafir harbi dan munafik haraki dan sebagainya telah lama bermain di bibir pejuang parti berkenaan tanpa tindakan oleh pihak berkuasa. Adalah hipokrit untuk mereka terus mengecam pihak lain mengguna agama dan kaum apabila mereka sendiri mengamalkan yang sama untuk mengekalkan kuasa politik. Sikap tercela dan terkutuk menggunakan agama dan kaum bukan hanya dimainkan oleh pemimpin politik barat, tetapi ianya sudah lama diamalkan
dalam politik Malaysia, tegas beliau. Menurut Raja Kamarul, sebelum pemimpin PAS dan UMNO mengecam sikap serta politik Macron dan Trump, hendaklah mereka berdiri di hadapan cermin yang besar untuk bermuhasabah diri. Adakah cara mereka berpolitik memecah belahkan itu adalah mengikut ajaran serta sunnah Rasulullah, atau adakah mengikut nafsu semata-mata asalkan dapat berkuasa? Itulah yang berlaku apabila ada Menteri Agama yang gagal menasihati pihak yang berkenaan tentang bahaya dan buruknya politik menggunakan agama dan kaum. Sungguh, kita perlu mengakui politik kebencian keagamaan dan perkauman yang kita kecam apabila berlaku di negara barat sebenarnya telah pun lama berakar umbi di bumi Malaysia. Sedih tapi benar. Adakah rakyat yang tersepit dengan masalah ekonomi punya jalan keluar selain mengambil wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP? Itulah persoalan besar rentetan desakan mereka untuk mengeluarkan wang daripada KWSP. Bukan rakyat tidak tahu wang KWSP adalah simpanan untuk masa depan. Tetapi masa depan apa yang wujud jika kini dalam keadaan yang kesempitan mencekam kehidupan? Desakan rakyat agar kerajaan membenarkan pengeluaran Akaun 1 caruman KWSP adalah bukti kehidupan rakyat yang semakin tersepit. Hakikat ini turut dilontarkan oleh Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Beliau berkata kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional mencari polisi bagi merangsang ekonomi rakyat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemelesitan ekonomi hari ini. Perikatan Nasional yang diterajui Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bersaiz XXXL itu juga gagal menyelesaikan masalah rantaian nilai selain ketidakstabilan politik PN yang menghakis keyakinan pelabur asing. Jika pencapaian mereka benar-benar positif, mengapa pelabur asing lari daripada pasaran saham Malaysia dengan begitu drastik? Setakat akhir Oktober 2020, aliran keluar bersih dana asing tahun ini menurut MIDF Research melonjak ke 23 bilion ringgit berbanding 11.41 bilion ringgit bagi tahun 2019. Rakyat khususnya golongan B40 dan perusahaan kecil sederhana PKS masih berada dalam kesulitan keuangan, tetapi ini gagal ditangani dengan berkesan oleh kerajaan PN, katanya dalam satu kenyataan. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu menegaskan program subsidi upah PSU perlu diteruskan bagi membantu golongan PKS untuk terus bertahan. Beliau turut menyentuh sektor pekerjaan Malaysia yang dianggap masih lembab apabila rakyat sering disajikan dengan berita pemberhentian kerja termasuk di syarikat-syarikat besar yang kini sudah mencecah hampir 90,000 orang. Ini katanya termasuklah sektor penerbangan di mana syarikat-syarikat seperti AirAsia, Malaysia Airlines dan Malindo memberhentikan ramai pekerja mereka. Apakah tindakan konstruktif atau jalan keluar Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengurangkan impak ini sebanyak mungkin? Soalnya, Faiz Fazil membangkitkan tindakan kerajaan yang lambat meluluskan akta menangani kesan COVID-19 iaitu pada Ogos 2020, sedangkan negara lain seperti Singapura telah meluluskannya sejak awal April. Kelewatan itu katanya menunjukkan lemahnya tata kelola Kerajaan Perikatan Nasional yang banyak menumpukan masa untuk urusan politik. Sebelum ini, syarikat milik khazanah didakwa menyelamatkan EcoWorld Development Group Berhad atau EcoWorld. Sebelum ini, khazanah mempunyai pegangan 66% dengan UEM Sunrise Berhad. Tabung haji menerusi urus harta jamaah 7%, manakala KWSP pula 5%. Ya, duit yang rakyat desak untuk dikeluarkan demi menyambung kehidupan itu turut terbabit dalam usaha menyelamatkan EcoWorld. Pegangan terkumpul rakyat di dalam UEM Sunrise sebanyak 78%. Kerajaan Perikatan Nasional dan pihak khazanah nafikanlah selagi boleh. Menurut laporan, dengan penggabungan ini, khazanah hanya akan memiliki 43% yang bermaksud ia hilang kawalan terhadap UEM Sunrise. Pegangan tabung haji juga akan turun kepada 4% daripada 7%. Mungkin EcoWorld syarikat besar, manakala rakyat boleh dibodohkan dengan retorik Islam terancam. DAP Komunis dan amanah pula, kuda tunggangan DAP dan lain-lain. Jangan jadi munafik, kononnya menyelamatkan Malaysia. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.